Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fauzia binti Cik Le daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris, merupakan penulis buku perkhidmatan perantaraan dalam pengeluaran firma elektronik. Hari ini akan berkongsi berkaitan dengan buku yang telah pun saya tulis dan terbitkan di bawah Pejabat Karang Mengarang Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku ini pada asasnya sesuai dibaca oleh pelajar geografi perkhidmatan dan geografi manusia khususnya, di mana buku ini membincangkan berkaitan dengan perkhidmatan perantaraan dalam pengeluaran firma elektronik secara khusus. Buku ini berkisarkan bagaimana perkhidmatan perantaraan khususnya dengan melibatkan 3 komponen utama, iaitu pembangunan, research and development, penyelidikan dan pembangunan, IT dan juga firma komponen yang berasaskan kepada IT, yang mana kita lihat memang peranannya dalam pengeluaran firma elektronik sangat penting, terutama di peringkat sebelum dan semasa produk dihasilkan. Buku ini pada asasnya adalah hasil daripada kajian PhD saya yang telah pun di-upgrade dan ditambah nilai dengan memasukkan elemen revolusi industri keempat sebagai trust kepada perbincangan dalam buku ini selaras dengan perubahan masa. Buku ini memfokuskan kepada komponen firma elektronik kerana komponen firma elektronik antara komponen yang paling banyak terdedah kepada elemen R&D dan juga IT di dalam proses pengeluarannya, di mana dalam peringkat sebelum dan semasa produk dihasilkan, kedua-dua elemen ini sangat kritikal sebagai penyokong kepada pengeluaran produk elektronik yang jauh lebih berdaya saing. Okay, dalam bab pertama buku ini, secara sepintas lalu saya menceritakan berkaitan dengan revolusi industri yang berlaku di Malaysia sejak 1980-an sehinggalah pada alaf baru ini, yang mana kita telah melihat kematangan dalam sektor industri telah pun melalui pelbagai proses, terutamanya transformasi daripada industri yang berasaskan kepada elektronik pengguna, elektronik berasaskan pengguna akhir, sehinggalah kepada elektronik yang berasaskan kepada intermediate pengguna. Dan firma elektronik yang berlaku kat Malaysia, kalau kita tengok, sudah pun melalui tahap kematangan yang sangat ketara, terutamanya bila saya merujuk kepada firma elektronik yang dikaji, iaitu di Pulau Pinang, yang mana Pulau Pinang sudah lama dianggap sebagai Silicon Valley of Malaysia. Dalam bab 2, saya menceritakan berkaitan dengan perkaitan firma elektronik dalam konteks perkhidmatan perantaraan dengan merujuk khusus kepada sintesis kajian literature, yang mana saya merujuk kepada R&D dan juga komponen IT, di mana kupasan berkaitan setiap peringkat sebelum dan semasa ini disentuh. Dan daripada bab 2 ini juga saya menghasilkan satu model baru dalam konteks berkaitan firma elektronik dengan melibatkan komponen perkhidmatan perantaraan di peringkat sebelum dan semasa produk dihasilkan dalam bentuk kajian yang saya hasilkan. Dalam bab 3, buku ini menjelaskan berkaitan dengan pembangunan dalam sektor perkhidmatan perantaraan di Malaysia secara lebih khusus, yang mana kalau kita lihat pembangunan sektor perkhidmatan di Malaysia sudah pun melalui tahap sedang menuju kematangan yang sangat menakjubkan. Bab keempat adalah bab yang menceritakan berkaitan dengan kajian kes saya di Pulau Pinang dan juga Taman Teknologi Tinggi Kulim, yang mana bab 4 ini sebenarnya menceritakan kajian kes yang memfokus kepada sektor industri elektronik di Taman Perindasan Pulau Pinang dan juga Taman Perindasan di Taman Tinggi Teknologi Kulim. Di Malaysia sebenarnya proses pembuatan elektronik yang melibatkan sebelum dan semasa produk dihasilkan banyak dilakukan di kedua-dua kawasan perindasan ini, yang mana kita lihat komponen perkhidmatan perantaraan R&D dan juga IT sangat kritikal dalam tahap ataupun di peringkat di mana produk dibangunkan pada peringkat sebelum dan semasa produk dihasilkan. Kita dapati dalam kajian ini dan dalam penulisan buku ini juga saya memfokuskan
bagaimana firma ini membangunkan sendiri komponen yang diperlukan ataupun memperolehi komponen yang diperlukan di peringkat yang lebih tinggi, sama ada di peringkat headquartersnya, ibu pejabat induknya, ataupun memang daripada pembekal perkhidmatan perantaraan daripada luar negara ataupun dalam negara itu sendiri. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kebanyakan komponen perkhidmatan yang diperlukan bergantung kepada pemilikan industri yang dimiliki oleh firma elektronik. Saya boleh sintesiskan di sini bahawa firma elektronik yang beribu pejabat di Jepun ataupun yang mempunyai hak milik firma Jepun, kebanyakannya memperolehi perkhidmatan komponen R&D dan juga IT daripada ibu pejabat induk mereka di Jepun ataupun sekurang-kurangnya daripada pejabat subsidiaris lain mereka di Malaysia, dan bukannya dibangunkan sendiri dalam firma di tempat di mana lokasi firma itu beroperasi. Berbeza pula dengan perkhidmatan perantaraan yang diperolehi daripada kebanyakan firma yang milik syarikat Amerika Syarikat yang lebih bebas memperolehi komponen perkhidmatan yang mereka inginkan, sama ada daripada ibu pejabat induk ataupun firma subsidiaris daripada mana-mana yang berada di sebelah Asia Tenggara, ataupun daripada firma perkhidmatan bebas yang mereka rasakan committed dan berwibawa dalam membekalkan komponen R&D dan IT yang mereka perlukan. Dan malahan yang lebih membanggakan, mereka juga mempunyai keupayaan untuk membangunkan sendiri komponen perkhidmatan perantaraan yang mereka perlukan dalam firma itu sendiri di lokasi yang mereka sedang beroperasi. Firma elektronik merupakan satu firma yang kita lihat sangat sensitif dengan perubahan masa dan sangat sensitif dengan perubahan teknologi dan juga asas pengetahuan yang perlu diperolehi dalam proses pengeluaran produk elektronik akhir, yang mana kalau kita tengok tahap kematangan produk elektronik sangat singkat. Ianya boleh mencapai tahap kematangan dalam tempoh 3 ke 6 bulan sahaja, malahan ada yang lebih pendek daripada itu. Jadi keperluan komponen perkhidmatan perantaraan ini dibangunkan pada setiap masa sangat kritikal dan sangat mendesak dari segi just in time. Maksudnya dia perlu siap dalam tempoh yang diperlukan, dibangunkan dalam tempoh yang sangat singkat tetapi memenuhi konsep pengguna akhir dengan cara yang sangat efisien. Jadi ini adalah satu cabaran kepada komponen perkhidmatan perantaraan yang ada di Malaysia, yang dibekalkan di Malaysia untuk menyaingi dari segi kualiti, untuk memenuhi konsep just in time, bukan sahaja dari segi masa tetapi juga dari segi pengetahuan dan juga teknologi terkini yang dibangunkan. Dalam bab 5, buku ini menceritakan berkaitan dengan cabaran sektor industri di Malaysia dalam era revolusi industri keempat, yang mana kita lihat dalam era revolusi industri keempat, cabaran sektor industri elektronik sangat kritikal in term of dalam keadaan ataupun dalam bentuk cabaran menyesuaikan diri dengan keperluan semuanya berasaskan kepada Internet of Things, teknologi berasaskan kepada robot dan sebagainya. Dan ini merupakan satu cabaran baru yang perlu dihadapi dalam kalangan firma elektronik di Malaysia, khususnya di negeri yang saya kaji, di Pulau Pinang dan juga di Kedah, especially di Taman Teknologi Tinggi Kulim, yang merupakan ikon kepada operasi pengeluaran firma elektronik yang sangat berwibawa. Okay? Dan revolusi industri keempat ni dilihat dalam konteks cabaran sektor firma elektronik Malaysia untuk mendepani cabaran terutamanya dalam era dunia tanpa sempadan, globalisasi yang sangat mencabar, bukan setakat mengeluarkan produk tepat pada masa, bukan setakat mengeluarkan produk elektronik yang memenuhi permintaan pengguna akhir, tetapi juga menghasilkan produk yang berkualiti tinggi, bertahan lama dalam pasaran dan juga mempunyai nilai tambah. Dalam firma elektronik, sesuatu yang perlu dipentingkan adalah bagaimana setiap firma menjadi antara pihak terawal yang menjadi pengeluar kepada sesuatu produk elektronik. Mereka perlu bukan setakat menjadi pihak terawal tetapi juga memenuhi konsep produk yang bersifat mesra pelanggan, yang mana
produk itu adalah produk yang sering ditunggu-tunggu oleh pelanggan dalam pasaran. Dan ini merupakan satu cabaran besar kepada firma elektronik di Malaysia khususnya, dan peranan ini sebenarnya boleh dipermudahkan melalui komponen perkhidmatan perantaraan, khususnya melalui komponen R&D dan juga IT yang boleh digunakan secara maksimum untuk meningkatkan input untuk menghasilkan output elektronik yang sangat mempunyai daya saing dalam pasaran. Dalam konteks geografi, buku saya ini sebenarnya boleh dikongsi oleh pelajar-pelajar geografi, khususnya pelajar geografi dalam bidang kemanusiaan ataupun human geography, yang mana firma elektronik merupakan kajian dalam geografi, ekonomi dan industri, dan juga perkhidmatan perantaraan merupakan bidang geografi dalam geography of services, yang mana kedua-dua ini adalah cabang kepada geografi manusia yang banyak diperkenalkan, banyak dikaji oleh sarjana geografi dalam dan luar negara. Cuma dalam keadaan terkini, buku ini merupakan buku yang boleh mengisi kekosongan dalam konteks buku dalam bahasa Melayu yang menceritakan berkaitan dengan komponen perkhidmatan perantaraan dalam pengeluaran firma elektronik yang saya dapati tidak diteroka oleh mana-mana sarjana di Malaysia, khususnya bila melihat kepada kajian kes Pulau Pinang dan juga Taman Teknologi Tinggi Kulim secara lebih detail. Jadi peluang untuk pembaca di luar sana dan pembaca-pembaca yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan buku ini tercatat, dibincangkan secara khusus dalam buku ini secara spesifik daripada bab 1 sampai bab 5, dan bab terakhir itu adalah bab kesimpulan, yang mana buku ini telah pun di-upgrade, ditambah nilai dengan data-data terkini, dan boleh digunakan sebagai rujukan sama ada kepada pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam swasta maupun pengkaji dalam bidang geografi manusia itu sendiri, khususnya mereka yang terlibat dalam bidang geografi industri, geografi perkhidmatan dan juga kajian dalam elektronik. Buku ini boleh didapati daripada Pejabat Karang Mengarang dengan harga RM35. Dan boleh hubungi Pejabat Karang Mengarang untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut ataupun menghubungi penulis sendiri. Buku ini boleh digunakan oleh semua peringkat, terutamanya pelajar-pelajar IPTA, khususnya pelajar-pelajar geografi manusia itu sendiri. Kerana buku ini sebenarnya berkaitan dengan silibus ataupun bidang kajian yang mereka sedang teroka di peringkat yang lebih tinggi ini. Buku ini juga sebenarnya boleh dijadikan panduan oleh pemegang polisi, stakeholder, yang mana buku ini boleh dijadikan sebagai asas kepada kefahaman kenapa sektor industri elektronik perlu mengalami perubahan yang sangat pantas, apa sokongan yang perlu dibangunkan untuk menjadikan mereka boleh berkembang dengan lebih pesat pada masa depan, dan apa infrastruktur yang mungkin kita boleh bangunkan dalam keadaan firma elektronik yang sangat berkembang pesat dalam keadaan dunia tanpa sempadan ataupun globalisasi ekonomi yang sangat memberi kesan secara signifikan kepada pembangunan dan juga perkembangan firma elektronik khususnya yang berada di ataupun yang beroperasi di Malaysia pada masa kini. Itu sahaja daripada saya, dan saya ucapkan terima kasih di atas kesediaan semua untuk mendengar resensi buku saya pada hari ini. Terima kasih.